Akhirnya, bisikan syaitan itu juga yang dibenarkan. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengecam prinsip Machiavelli, matlamat menghalalkan cara. Tetapi kini beliau mengamalkannya kerana tahu tiada peruntukan dalam undang-undang yang memberi ruang kepada parti politik yang menjadi mangsa untuk memfailkan saman. Ironisnya, istilah tebuk atap ciptaan beliau itu kini memakan diri sendiri apabila Perdana Menteri pilihannya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang juga pengerusi Perikatan Nasional dijatuhkan oleh UMNO PN. Namun Abdul Hadi yang kecewa dengan pembubaran Parlimen berkata, PAS tetap optimis usaha penyatuan ummah iaitu kerjasama dengan UMNO dan Bersatu tidak akan digagalkan. Ketetapan tersebut telah dibuat dalam mesyuarat jawatankuasa kerja PAS Pusat yang diadakan pada Sabtu 8 Oktober lalu. PAS tetap akan meneruskan usaha penyatuan ummah melibatkan komitmen ketiga-tiga parti teras Melayu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15, seterusnya menjamin kestabilan politik negara pasca PRU 15. PAS berpandangan perlu ada keajalan dalam rundingan dengan pihak UMNO dan Bersatu, termasuklah berkenaan syarat-syarat yang dikemukakan dan rundingan kerusi yang sedang diusahakan, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menyifatkan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang mengkhianati rakannya sendiri dalam Pakatan Harapan sebagai telah berjasa besar yang harus dihargai oleh UMNO BN. Kerana itu, kerjasama ketiga-tiga parti ini terus diusahakan kononnya untuk penyatuan ummah dan kestabilan politik. Tetapi sebenarnya untuk apa? Adakah untuk menang pilihan raya umum ke-15 supaya dapat menyembunyikan isu PAS menerima 90 juta ringgit daripada UMNO? Pada tahun 2015, Muhammad Khalil Abdul Hadi yang ketika itu Timbalan Ketua Pemuda PAS menegaskan PAS dan UMNO tidak boleh bergabung sama sekali kerana dasar perjuangan kedua-dua parti itu sangat jauh berbeza. Ini suara-suara syaitan yang mana tidak berasaskan hujah dan fakta tetapi semata-mata untuk memburukkan pihak-pihak tertentu, katanya dalam satu wawancara dengan pihak media di Pejabat Perhubungan PAS Terengganu pada Khamis 28 Mei 2015. Pimpinan UMNO tahu penyatuan ummah yang diusahakan PAS itu tidak akan menguntungkan mereka. Sebaliknya, ia memberi talian hayat kepada pengkhianat UMNO iaitu Bersatu yang presidennya pernah berkata beliau tidak akan sesekali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat walaupun hakikatnya beliau tetap bekerjasama dengan gerombolan itu dalam kerajaan selepas dijatuhkan oleh mereka. Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad menganggap PAS jenis kaki kipas, kebas dan jadi lipas yang merosakkan, bernafsu besar dan tamak. Saya bukan cakap kosong sebab sudah banyak bukti yang ada. Mereka berselindung di sebalik imej warak, berserban dan berkopiah. Tapi di belakang mereka juga adalah makhluk Allah yang rakus, katanya dalam satu kenyataan di Facebook beliau pada 9 Oktober lalu. Beliau mendakwa sikap pemimpin PAS berdolak-dalik dalam membuat keputusan sama ada mahu terus bersama Bersatu dan PN atau pilih untuk kembali kepada UMNO serta Muafakat Nasional. Mereka tak dapat petunjuk dari Tuhan lagi sebab hati mereka busuk dan paling terlicik dalam membuat pilihan. Bidasnya, Nur Jazlan menyelar PAS yang menggunakan dalil Quran kononnya UMNO berdosa kalau menolak kerjasama dengan mereka. Tapi saya hairan juga bagaimana doa parti Islam yang dikatakan dekat dengan ilahi tidak berjaya menyatukan umat seperti yang dituntut oleh Islam. Agaknya pasal ketidakikhlasan pemimpin PAS menunggang agama untuk kepentingan sendiri tidak betul sehingga ia tak direstui Tuhan. Jadi saya rasa sudah sampai masanya UMNO meletakkan titik noktah kepada sebarang kerjasama atau rundingan dengan PAS kerana sikap munafik politik PAS terlalu dahsyat, tegas beliau. Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Kerajaan UMNO BN itu berkata, kiblat perjuangan pemimpin PAS boleh beralih arah dengan ganjaran kedudukan, jawatan dan gaji. Kiblat mereka boleh berubah pasal habuan duniawi. Sebab itulah kita tengok sejak PAS hidup selesa di Putrajaya, tidak ada lagi laungan RUU 355, tiada lagi membangun bersama Islam dan konsert lara pun dah boleh buat di negeri Serambi Mekah, sindirnya. Bukan John Chan cakap, semua kata nista itu datang daripada suara hati pemimpin UMNO. Natijahnya jika UMNO Bersatu, PAS masing-masing menang beberapa kerusi dan bergabung selepas pilihan raya umum ke-15 untuk membentuk kerajaan, mereka akan tetap terus bercakaran. Negara akan terus dilanda ketidakstabilan politik.
Jangan terpedaya dengan slogan Islam menyatukan ummah dan Malaysia sejahtera kerana ia retorik PAS yang kosong. Rakyat yang bijak memilih tidak akan menyerahkan masa depan anak cucu kepada gerombolan pemimpin seperti mereka. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.